Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok tentang satu jenis enjin yang sebenarnya menunjukkan kemampuan Honda apa yang diorang mampu buat. Kalau dulu pernah sekali Honda mengejutkan dunia dengan enjin VTEC, sampai sekarang kot VTEC ni terkenal. Tapi sebenarnya ada satu lagi enjin yang Honda buat ni, dia lain dari yang lain, tapi tak ramai orang tahu. Nanti saya cerita kenapa enjin ni tak glamour macam VTEC tu. Jadi enjin yang pelik ni diorang namakan enjin oval piston. Maknanya piston dekat dalam enjin tu bentuk dia bukannya bulat macam enjin kita ni, tapi bentuk oval. Memang pelik sebab bila piston ni bentuk oval, maknanya silinder dalam enjin tu bukan bentuk silinder lagi lah. Lepas tu dia punya camshaft, crankshaft, even conrod dia pun memang lain. Masa Honda develop ni dalam tahun 79, memang tak ada orang lain buat enjin macam ni. Tapi kenapa Honda nak buat? Kebiasaannya bila enjin manufacturer mengejar benda yang pelik-pelik ni, tak lain dan tak bukan adalah sebab competition lah. Dia nak bina enjin yang lebih baik dari kompetitor dia. Dan keluarnya idea gila ni adalah sebab dia orang nak masuk racing. Tapi bukan race kereta tau, tapi race motosikal 500cc World Motorcycle Grand Prix pada tahun 79. Dan motosikal yang Honda hantar untuk masuk Grand Prix ni adalah motor NR500. Siapa kenal motor ni, cuba komen dekat bawah. Yang bestnya Honda ni dalam website dia memang ada cerita pasal heritage motor dia. Jadi kalau korang nak baca terus pun boleh. Tapi kalau tak nak baca pun tak apa, sebab saya dah tolong bacakan untuk explain pada korang semua. Jadi bila diorang interview seorang engineer yang buat oval piston untuk enjin motor tu, dia kata masa diorang buat dulu, dia pun tak sure sama ada diorang tengah buat teknologi baru ke ataupun diorang main belasah je, asalkan boleh menang. Saya rasalah diorang main belasah je tu. Jadi Honda ni sejak awal-awal lagi diorang masuk racing, diorang memang suka guna enjin 4-stroke. Diorang menang banyak sangat race guna enjin 4-stroke ni, sampai Honda ni terkenal dengan kepakaran dia untuk buat 4-stroke enjin. Cuma masalahnya enjin 2-stroke ni dengan saiz enjin yang sama, power output dia lebih tinggi dari 4-stroke. Tapi fuel consumption memang gila lah, sebab masa lepas pembakaran tu valve dia tak tutup habis tau untuk exhaust keluar, dan tak buka habis untuk udara baru masuk. Dia macam dua cycle tu tak betul-betul clean lah, dia tak betul-betul complete. Jadi mungkin solution ni Honda nampak macam tak elegan lah, dia tak sempurna. Sebab tu enjin 2-stroke ni pupus sekarang, sebab susah nak capai emission standard zaman sekarang ni. Jadi bila nak masuk racing ni, lawan dia yang lain semua guna 2-stroke, tapi Honda ni mesti nak pertahankan ego dia kan. Dia mesti nak develop enjin 4-stroke juga. Cuma masalahnya bila enjin ni kapasiti dia sama, enjin 4-stroke ni ada masalah nak bernafas tu, intake dengan exhaust. Maknanya udara tak dapat masuk dan keluar dengan sangat cepat berbanding enjin 2-stroke. Lepas tu RPM pula nak kena 2 kali ganda laju, sebab enjin 2-stroke ni power dia setiap cycle, tapi enjin 4-stroke pula power dia datang setiap 2 cycle. Jadi nak buat macam mana ni? Macam mana nak buat supaya enjin 4-stroke ni dapat lebih banyak udara? Kalau sekarang ni senang je, kita letak je turbo. Tapi waktu tu regulation kata tak boleh letak turbo. Jadi engineer memang pening kepala. Kebetulan lah tim engineer masa tu banyaknya orang-orang muda lah. Jadi orang muda ni memang banyak idea yang gila-gila. Sebab mindset kita masa mula bekerja ni sangat open berbanding engineer yang dah lama bekerja. Jadi bila diorang nak improve airflow ni, antara objektif tim engineering ni adalah untuk doublekan bilangan valve yang ada. Jadi kalau intake valve ni double, airflow pun akan double lah. Tapi masalahnya kalau enjin motor ni, ruang untuk letak valve tu agak limited. Jadi kalau piston bulat ni memang tak muat nak letak 2 intake valve dengan 2 exhaust valve. Itu yang munculnya idea untuk gantikan piston bulat ni kepada oval piston supaya muat nak letak valve ni. Jadi bila diorang dapat idea ni, terus je diorang mulakan proses design dan terus start modify enjin tu. Memang masa tu tak terfikir langsung yang idea ni logik ke tidak. Yang diorang tahu benda ni mesti jadi untuk menang racing tu. Masa diorang buat calculation tu, diorang dah kira dah kompetitor diorang yang guna 2 silinder boleh dapat power output dalam 120 horsepower. Tapi enjin Honda yang guna oval piston ni boleh dapat 130 horsepower. Lagilah diorang confident kan. Tapi ini calculation je lah, belum buat lagi enjin ni. Dan sebab 4-stroke ni nak kena double dia punya RPM yang diorang kena capai adalah 23,000 RPM untuk dapat horsepower
horsepower banyak macam ni. Korang pernah dengar ke enjin rev sampai 23,000 RPM? Bunyi macam tak logik, betul tak? Kalau anda nak tahu, enjin ni memang satu komponen yang paling kompleks dalam kereta ataupun motosikal kita. Kalau dekat universiti, memang ada satu kos yang lengkap untuk belajar enjin saja. Berpuluh subjek untuk bagi mahir pasal enjin ni. Kalau nak cerita semua pasal enjin dalam YouTube, memang tak sempat. Jadi kalau anda nak tahu lebih mendalam pasal komponen-komponen enjin, sistem-sistem yang ada macam sistem penyejukan, sistem elektrik, sistem pelinciran dan macam-macam lagi, saya jemput anda untuk join kursus online enjin Zero to Hero, yang mana dalam kursus ni ada lebih 50 video dan 5 jam konten yang saya explain untuk anda tahu semuanya pasal enjin. Disebabkan saya sendiri pernah buat PhD pasal turbocharger, memang sangat related dengan enjin lah. Jadi saya letakkan semua benda yang saya tahu dekat dalam kursus ni. Kursus ni yang bestnya, dia full online. Jadi korang boleh akses dekat mana-mana saja, pada bila-bila masa saja. Gunalah device apa pun dan dia akan available sampai bila-bila. Sekarang ni saya masih tengah rekod lagi kursus ni. Jadi bagi yang nak beli sekarang, kursus ni dah open untuk pre-order dan saya bagi diskaun kau punya sebanyak 60%. Korang bayangkan ada lebih 50 video dan 5 jam konten untuk anda layan dan belajar sebanyak mungkin pasal enjin. Ada juga section pasal minyak, pasal teknologi terbaru enjin, dan sampaikan ada satu section memang saya sediakan untuk kupas mitos-mitos dan benda pelik-pelik yang orang buat dekat enjin yang sebenarnya boleh rosakkan enjin tu. Jadi kalau anda berminat, link saya letakkan dekat bawah. Okey, jom sambung. Rasanya jadi tak diorang buat oval engine ni biar betul sampai 23,000 RPM kan? Ke tinggal angan-angan saja? Sebenarnya enjin oval ni bila dia laju sangat, Honda kata dalam 10,000 RPM, dia sebenarnya akan ada masalah. Sebabnya bila dia bentuk oval, maknanya enjin ni kena guna dua connecting rod untuk setiap piston. Kalau tak, piston tu tak dapat maintain tegak. Kalau enjin biasa, guna satu je con rod. Jadi apa masalah dua con rod ni? Okey, bila RPM rendah memang tak ada masalah. Tapi bila dekat RPM tinggi, connecting rod ni alignment dia akan lari. Jadi dua con rod ni akan tak sync. Jadi apa yang akan berlaku pada RPM tinggi adalah con rod ni dia akan twist dan patah. Tak kira dia orang cuba buat precise macam mana pun, dia tetap akan ada masalah ni dekat RPM yang tinggi. Mungkin sebab tu kot tak ada orang gila buat enjin 20,000 RPM. Jadi bila Honda letak enjin ni dekat motor racing dia tapi tak boleh nak rev sampai max RPM, korang rasa apa akan jadi? Dia macam orang lain boleh tekan full throttle tapi kita tak boleh. Memang kalah lah jawabnya. Qualifying pun dekat ujung-ujung dan race pun tak habis sebab engine problem. Jadi tim yang bina engine ni memang sangat kecewa lah. Sebab nak design engine dari ground up ni bukan satu kerja yang mudah. Makan berbulan-bulan, kalau tak pun makan tahun. Plus belanja pun dah banyak keluar ni. Siapa nak pergi jawab dengan bos tu? Bagi saya lah, projek dia orang ni memang agak ambitious sebenarnya. Biasanya engine ni makan tahun kot nak develop. Lagi-lagi konsep yang baru macam oval piston ni. Tapi dia orang ni pula bukan setakat konsep tu baru, tapi siap nak masuk, nak menang racing lagi. Memang ganas lah ambition dia. Jadi pengalaman buat oval engine ni walaupun bukannya happy ending, kiranya satu pengalaman yang berharga lah buat Honda dan engineer-engineer dia. Nak katanya persaingan buat engine ni memang hebat antara engine manufacturer ni. Dan benda ni dah lama berlaku, tak kira lah dekat Asia ataupun dekat Eropah. Dan benda ni juga menunjukkan betapa susah je nak buat enjin sebenarnya. Jadi kalau korang berminat nak tahu lebih banyak pasal enjin, komponen dalam dia, sistem-sistem dia, segala mitos dan tahyul pasal enjin ni, saya jemput anda join kursus online enjin Zero to Hero ni. Diskaun memang kau-kau sampai 60% bagi siapa yang join awal. Link ada dekat bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.